Rin duduk di kampung Bukit Putam, anak duk makan tom yam siakap 3 rasa, boleh telan siakap 3 rasa tu, sedangkan dia tahu mak dia jual serai nak dapat duit kat Pekan Selasa. Mak dia nak cari duit, pergi cari ni rebung, pergi cari lengkuas, pergi jual kat Pekan Minggu, nak dapat barang RM5, RM10 seminggu. Anak duduk di Kuala Lumpur boleh makan siakap 3 rasa ikan steam, buka puasa dekat hotel kepala RM28, RM29, RM69. Boleh telan ikan tu, sedangkan hantau mak hang tu nak dapat duit dalam RM5 setiap hari Ahad pasal minggu, usaha pergi jual lengkuas. Ini nama dia anak derhaka. Anak derhaka apa salahnya? Mak, jom duduk dengan saya di Kuala Lumpur, saya dah buat bilik untuk mak. Tak mau, lantai rumah hang sejuk, mak tak boleh nak tidur, saya dah buat lantai papan untuk mak, parkir nama dia. Tak mau bilik hang hangat, saya dah pasang aircon untuk mak. Tak mau bilik air anjuh kat luar tu, saya dah buat bilik air untuk mak. Tak mau jamban rumah hang, jamban cangkung, mak tak larat nak duduk cangkung, saya dah buat jamban duduk untuk mak. Tak mau tilam hang tinggi sangat, mak takut jatuh, saya dah buat tilam rendah untuk mak. Apa lagi mak nak? Rumah hang tak ada TV, saya beli LCD 3D mak. Untuk mak nombor 1. Kalau yang ni lah Allah balas tak tahu nak apa. Rumah hang masjid susah, saya dah buat masjid sebelah rumah saya mak. Astagfirullahalazim, nampak sangat bohongnya tuan-tuan. Kita kata boleh buat masjid sebelah rumah. Jadi kalaulah kita utamakan mak pak kita lagu tu, tak ada tempat lain lah bagi kita melainkan syurga lah. Tapi kita tinggalkan mak kita di kampung, tak peduli kat dia, jarang balik, ya, jarang balik. Hari tu ulak masuk dalam rumah, mak ni ke susah hati ular masuk, nak minta tolong dengan siapa. Minggu lepas orang telefon, dia kata, ustaz, rumah saya 2 kali ustaz. Pertama ular masuk, dapat saya bunuh. Yang kedua bewak masuk, tak jumpa pergi kelar ustaz. Pergi mana bewak tu? Mana saya nak tahu. Bewak masuk dalam rumah, cari tak jumpa. Buatnya tuan-tuan kita tidur, bewak duduk sebelah kita macam duduk jelek lidah kita. Oi Pak Long, subhanallah. Bayar kalau mak duduk seorang-seorang, dia nak lari mana tuan-tuan? Subhanallah. Baik, kemudian maka sebab jadi yang demikian itu, tak payahlah kata banyak. Pasal apa yang kita ni bila sebut mak susuan, orang yang balas, yang banyak berjasa pada kita ni, pasal apa yang kita teringat nak balas? Dia kata tu saya cakap banyak lah. Itu nama dia tabiat. Tabiat manusia ni, dia teringat, mesti dia teringat. Perompak yang jahat tu pun tuan-tuan, bila sebut mak, nangis dia. Tak percaya tuan-tuan pergi ceramah kat Njara Taiping, semua muka cengih-cengih belakang tu. Yang parut sini pun ada, berjahit di sini pun ada, hak tangan bertetu pun ada. Sebut dekat dia pasal mak, tak ada siapa berani angkat kepala dia. Tabiat manusia macam itu. Allah bagi satu perasaan halus. Sebab Nabi kata nama Allah ni Ar-Rahim, yang maha mengasihani. Ar-Rahim ni kata Nabi, Allah serakkan. Makna Ar-Rahim ni, Allah bagi pada setiap makhluk manusia perasaan kasih sayang. Allah serakkan benda itu, Allah selerakkan, semua dapat rasa perasaan kasih sayang itu. Kadang-kadang orang lelaki dapat perasaan kasih sayang lebih pada perempuan. Tu yang dia menikah berempat, dia dapat terlebih tuan. Tu anugerah daripada Allah tu. Menikah berempat macam mana? Allah bagi anugerah kat aku, rasa sayang lebih. Baru ni satu orang kaya daripada Kulim mai jumpa saya. Saya duduk Kulim ustaz. Ni mai Ipoh macam mana? Ada rumah saya dekat sini kat Ipoh ni.
Ni lepas nak pergi Kuala Lumpur pula. Pasal apa pula dah. Ada isteri saya ada seorang lagi di Kuala Lumpur. Meriahnya. Kulim seorang, Ipoh seorang, KL seorang, meriah tuan-tuan. Bagus, abang tak ada masalah apa ke katanya. Dia kata alhamdulillah, tiga isteri saya okey ustaz. Anak berapa belah? Tak ramai, 6 orang. Isteri seorang, pertama 4, isteri nombor 2 seorang, isteri nombor 3 seorang, 6 orang. Tapi alhamdulillah ustaz, depa pakak semua ni nak tahu rezeki saya agama ya. Masya-Allah. Hebat tuan-tuan, Tapi dia mari naik kereta Jaguar lah. Jadi kita ni setakat naik kereta kancing ni fikir 4-5 kali dulu lah. Dia mari naik Jaguar tuan-tuan, atau berapa juta wallahu a'lam. Baik, kemudian katanya, dan dijadikannya, dipeliharanya, disusunya, dilatihnya daripada kecil, maka jadilah ia seperti ibu. Tetapi kalau ibu susu yang tak membela kita, hanya ia memberi menyusu saja, tiada ia menyusu tu mengambil berat apa endah kepadanya. Dia kata kalau sekadar menyusu 3-4 kali kita tak terasa sangat. Tapi kalau ibu susuan, kalau mak tiri, apatah lagi mak kandung yang bela kita daripada kecil sampai kita tua. Ya Allah, subhanallah. Baru sekarang teringat nak balas jasa mak, tapi sayang mak dah mati. Baru teringat tu tuan. Nasib baik juga teringat. Hak jenis tak teringat. Tua-tua ni baru balik kampung pergi cegat semambu batu kurau cari kubur. Kita pergi semayang raya, lepas semayang raya pergi kubur. Kita pun selesai masa kita masuk dalam kubur, kawasan perkuburan, kita masuk dengan dia sekali. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat raya, selamat raya gitu dia. Nak ziarah kubur siapa? Kubur mak saya. Dia pun duduk melilau jari. Kita baca Yasin, tahlil, doa. Kita nak balik dah, dia tak jumpa lagi kubur mak pak dah. Bayangkan. Sampai saya pergi dekat dia, tak jumpa lagi apa? Tak tahu untuk tang mana dulu, tang sini. Saya kata pindah kot. Nak kata apa lagi? Dah dulu tang sini lah, tak ada, dia pindah lah. Rasa tak selesa sini, sewa mahal ke mak dia, pergi cari sewa murah kot. Maknanya dah 20 tahun tak balik tu tuan-tuan. Kalau kita tak ingat ke orang, orang pun tak ingat kat kita. Kalau kita ingat ke orang, orang ingat pada kita. Sekarang kita tak ingat pada mak pak kita. Tunggulah pula giliran anak-anak pula tak ingat pada kita. Ni yang abang-abang semua main malam ni, semua ingat pada mak bapak. Duduk je ni i'tikaf. Duduk je, duduk dalam masjid majlis ilmu ni duduk. Ya Allah, kalau adalah pahala aku main mengaji ni, apalah kiranya pahala ni ku sedekahkan pada almarhum arwah mak bapak aku. Mudah-mudahan cerah kubur mereka. Jadilah Masjid Kemuntin ni tiap-tiap malam kuliah maghrib. Tiap-tiap malam tuan-tuan minta Allah puskan pahala pada mak bapak. Alhamdulillah. Lepas subuh kuliah, lepas maghrib kuliah. Sebab kita ingat pada mak kita, pak kita. Besok kita mati, anak pula akan buat pada kita. Tapi kalau kita tak suka majlis ilmu, saya bukan tak suka majlis ilmu, Ustaz faham tak? Itu yang balik pasal apa? Saya tak suka ustaz. Oh, tak apalah. Hampir mengaji tempat lain pula. Duduk di sana, sopa tu juga. Jangan hang tak suka dengan ustaz, hang keluar pada masjid, pergi lepak, pergi makan cakotiau. Elok-elok agak-agak habis ustaz tu kuliah habis, dia pun main balik nak sembahyang isyak. Leceh lah macam tu. Kalau hang tak suka dengan ustaz yang mengajar kat masjid hang, tak apa, hang pergi mengaji tempat lain. Pahala sopa juga. Niat bagi mak bapak. Sebab sekarang kita berada di dalam amalan-amalan soleh. Dan kita ni kalau di sini dikategorikan sebagai anak yang soleh. Sudahlah anak yang soleh, buat pula amalan yang soleh. Ya ini ya Allah Ta'ala sebut dalam surah Wat-tini waz-zaitun. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Balik buka surah At-Tin tu.
Buka surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah sumpah dengan 3 benda. Pertama, Allah sumpah dengan wat-tin, buah tin, dan zaitun. Yang kedua, Allah sumpah dengan wa turi sinin, bukit Tursina. Dan yang ketiganya, Allah bersumpah dengan Mekah. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dan demi Mekah yang aman, demi Mekah yang aman, Allah sumpah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia kami ciptakan dia sebaik-baik bentuk kejadian. Allah sumpah manusia ini adalah sebaik-baik bentuk kejadian. Tak ada makhluk boleh challenge kehebatan manusia. Jadi kalau tuan-tuan ada kata ada makhluk lain lebih baik daripada manusia, tuan-tuan telah menolak satu ayat dalam Quran. Tuan-tuan kata makhluk asing lebih bagus daripada manusia, rosak akidah tuan-tuan. Makhluk asing buat UFO lebih laju daripada kapal terbang, rosak akidah tuan-tuan. Sebab Allah sebut dalam ayat tadi manusia sebaik-baik bentuk kejadian. Habis tu UFO tu apa ustaz? Tak ada hanya UFO orang lah tu. Kalau ada lama dah jumpa, pergi pekan munting pasal malam, main mana? Planet Mare. Tak pernah jumpa pun, bohong aja. Orang lah, dia boleh terbang yang laju manusia. Tuan-tuan tengoklah nanti Allah Ta'ala sebut dalam Quran berapa banyak dah. Allah bagi kedudukan manusia ni paling hebat. Allah kata inna hadaina hussabil. Sesungguhnya kami bagi pada manusia 2 jalan hidayah, akal dan rasul. Akal dan rasul, jalan. Sebab tu sekarang ni mikrofon ni saya cakap sikit ya, bergema satu masjid dengar. Akal. Dulu tuan-tuan ingat tak main masjid ni? Saya mula mengajak masjid ni bukan dengar apa, berpompang bergema-gema. Tuan-tuan dengar tak? Tak dengar. Saya pun tak dengar. Lah bila dah ada akal, nampak elok tak bunyi? Elok. Itulah akal. Dulu punya hangat. Lah sejuk, tambah dekat dengan aircon tu, duduk selogok depan tu, buat dekat main aircon kat depan. Punya selesa dah tuan-tuan. Akal tu makin lama dia akan menjadi makin cerdik, makin hebat. Itu sebut. Dulu kita naik kapal terbang, naik helikopter. Zaman akan datang tuan-tuan, kita naik kereta. Sekarang ada kereta yang terbang. Dah ada dah di Amerika. Kereta merangkap kereta, agak-agak jam dia terbang. Dia terbang. Subhanallah. Di Perancis dengan England dah ada roket, nama dia The Rocket Man. Dia pasang roket dekat badan dia, dia terbang. Tak payah naik kapal terbang, tak payah naik helikopter, dia terbang dah tuan-tuan. Dia boleh merentasi Selat Inggeris dengan tidak ada masalah. Dia turun, dia tegak, dia turun. Saya pun kalau dia jual, saya nak beli satu. Nah, nak mengajak daripada Ipoh mai Taiping ke Munting ni naik roket, pakai jubah. Nah, pakai helmet, pakai jubah, lalu ikut dalam terowong. Nah, potong bah express. Saya nak beli satu, senang. Tol tak payah, pak tak payah, jam pun tak payah. Otak ni Allah bagi. Yang keduanya Allah bagi hidayah Rasul. Rasul bimbing kita nak bagi selamat di dunia. Akal bimbing kita nak bagi maju dalam dunia. Cuma sayang orang Islam banyak tak guna akal. Otak sikit baru guna. Ya duk guna banyak orang putih, dia reka sana, dia reka sini, dia reka handphone ni, hak reka benda ni otak Jepun. Orang Melayu bela tak boleh reka. Maknanya otak Melayu ni bagus. Pasal apa? Jarang pakai. Bagus tak? Mahal kot tuan-tuan. Benda hak jarang pakai kan mahal. No. Kalau kita mati orang putih nak beli otak kita pasal jarang pakai. Cuba tuan-tuan pergi jual kereta kat China.
nak tolak kereta kat dia. Mula-mula dia tengok apa? Mula-mula dia tengok mileage. Kalau mileage rendah 5 tahun baru 20,000 km dia nak. Tapi kalau 2 tahun 500,000 dia tak mau. Ini sudah banyak pakai lah. Tak mau beli lah. Beli pun harga murah. Otak kita berapa banyak pakai. Nah, orang dah bagi jamban elok-elok, bagi pecah paip, tengok masjid kita. Akai tak ada. Dah lah peri ayam, peri jamban baru, disepak kepala paip patah. Saya masuk 3 jamban tu tuan-tuan. Masuk-masuk kepala paip tak ada. Oh sudah. Masuk tandas sebelah pula, tandas ada, paip ada, selak dua-dua tak ada. Tak ada pula ada tuan-tuan. Kalaulah kita ni guna akal, bersyukurlah, gunalah elok-elok. Nak apa lagi tuan-tuan? Saya tak tahu orang Malaysia ni pening kepala. Saya ceramah di Kedah 4 hari lepas tuan-tuan. Jamban dia pak siap tali tu, dia ikat dekat tempat sendai tu tali. Saya kata tali pun tali ni aku nak ikat tam mana, paku tak ada. Baru saya tahu makna kena duduk bercangkung sambil tarik tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Fikirlah tu macam mana orang Jepun tak masuk Islam. Saya baru balik pada Australia tuan-tuan. Masya Allah, subhanallah. Disiplin. Saya ceramah di tempat perkampungan orang Melayu. Saya ceramah dekat satu masjid, nama dia Masjid Rivervale. Jemaah dia Afrika ada, African man pun ada, Australian pun ada, Malaysian pun ada, Singaporean pun ada. Daripada Cocos Island ada, daripada Christmas Island pun ada. Disiplin dia. Malu kita tuan-tuan. Bila saya sampai imigresen sambut elok, polis sambut elok, tak macam kita pergi Arab, jerkah je kita. Tuan-tuan pergi imigresen Arab tu, ya Allah. Kalau tuan-tuan kata imigresen Arab Saudi tu bagus lagi, tak apalah, bagus-bagus lah. Tuan-tuan pergi Jordan pula. Kalau tuan-tuan pergi Jordan baru tuan-tuan tahu teruknya tu Arab. Nak cok tuan-tuan tu 4 jam tuan-tuan. Jenuh daripada berdiri duduk berdiri bertidur baru dia cok. Tu Jordan lagi teruk tuan-tuan. Masya Allah. Cuma orang Australia ni tak Islam. Tapi kalau tengok budaya tu dia layan kita lembut. Hello, good morning sir. Morning. How are you today sir? Fine, thank you. Which part in Malaysia you stay sir? I stay Perak. Which Perak? Where's Perak? Perak around 2 hours from KL. Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur. Have a nice day sir. Apa hai pula aku ni, aku nak mati dah kah? Duk die ni apa hai? Rupanya orang Australia ni dia sebut die. Today. Dia tak sebut today. Kita today is Wednesday. Tak, dia ada today is Wednesday. Oh, sudah tuan-tuan. Punyalah laju dia bercakap, punya rai kita. Kita ni, saya saja duduk tepi jalan, nak tengok jalan bersih, semua bersih, nak tengok tak. Kita perak. Saja duduk tepi jalan, kereta berhenti. Apa hebat ni? Dia suruh saya lintas. Saya kata, tak saya nak duduk saja. Tak lintas pun dia berhenti tuan-tuan. Cuba tuan-tuan duduk kat depan, nak lintas. Pukul 1 pagi baru boleh pergi. Itu pun pasal tak ada kereta tuan-tuan. Inilah budaya kita lah, jauh beza kita ni tuan-tuan. Kita kata aja Islam tapi lah duk hon saja. Saya tanya dekat Andrew saya yang duk iring saya tu, nama dia Andrew, umur 28 tahun. Saya kata sini tak ada bunyi hon. Oh, dia kata sini siapa bunyi hon tu maknanya stupid kata dia. Siapa yang duk bunyi hon tu tak ada akhlak kata dia. Moral buruk, sini tak ada hon. Maknanya kalau tuan-tuan buka kedai repair hon, tobat lahum tak laku tuan. Tuan-tuan nak laku kedai repair hon, tuan-tuan pergi Mesir dengan Mekah, pom-pom laku. Saat-saat hon habis bateri saja. Masya Allah, ni kita kena ingat ya, budaya-budaya ni kadang beza. Jadi saya ni saja-saja nak pergi tu dak lah. Tapi bila orang jemput bagi ceramah, alhamdulillah saya pergi. Syukur pada Tuhan. Jadi boleh banyak berjalan di banyak negeri ni, banyak pengalaman kita. Bila saya cakap macam ni orang kata saya riak.
Ustaz Kazim tu duk riak, duk bangga, duk ceramah luar negeri dah. Sesikit pun tak ada riak. Cuma saya nak habaq kita bersyukur duduk di Malaysia. Depa nak bang tak ada mikrofon di atas, speaker tak ada. Tak ada. Nak bang hidup bang kat depan. Dia tak ada. Speaker dalam aja dua tak boleh. Baik-baik depa pun tak boleh. Kita dia tu dia menara. 3-4 tangga naik atas. Satu kemunting boleh dengar speaker kita. Mai dak juga. Muka tu duduk mai pun. Makin kurang lagi ada mati seorang-seorang. Saya tengok Tok Bilal dia pun jenuh duk memanggil. Tak datang orang tuan-tuan. Orang Islam tak ramai dalam 200,000 orang. Punya duk bang pula kasar. Dia macam kita lembut. Hayya 'alas solat. Depa dak. Hey, ya 'alas solat. Hey, memang tak datang tuan. Aku ni kena jerka ke duk aku lari. Ni kita bersyukur kita duduk di Malaysia ni banyak pengajian. Depa tak ada. Bila saya turun tu tuan-tuan, depa merai lah, depa nak mengaji. Dia kata jarang ustaz Malaysia turun, dia mai pada Afrika Selatan duk mengajak depa. Akhirnya tuan-tuan, dia kata ada ramai di kalangan umat Islam di sana yang kahwin dengan orang Yahudi. Islam kahwin dengan orang Yahudi tak